Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat seluruh dunia. Pakcik makcik Otok Arung, seperti biasa anda semua bersiaran secara langsung bersama saya Jufazli Syekh Ahmad, penganalisis politik bebas, penyelidik bebas, pengkritik bebas, yang akan terus membahaskan dan mendebatkan isu politik panas untuk hari ini. Tajuk perbahasan perdebatan kita hari ini berbunyi perbicaraan kes jenayah rompakan Yang Berhormat Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bermula secara rasmi hari ini di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Saya ulang dan saya ingin maklumkan, tajuk perbahasan dan perdebatan politik panas hari ini adalah berkaitan dengan perbicaraan kes jenayah rompakan, kes jenayah pecah amanah, kes jenayah pengubahan wang haram, melibatkan seorang ahli parlimen yang sangat popular dalam sejarah politik dunia moden hari ini, melibatkan Ahli Parlimen Muar YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, yang berlangsung dengan sangat mengejutkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Maka saya sebagai graduan master dalam bidang sains politik yang mempunyai kepakaran khusus menganalisis dan mengkaji serta membuat penyelidikan secara kritikal tentang kes-kes jenayah rompakan ahli-ahli politik, saya kira ini adalah masa yang paling sesuai untuk sama-sama kita membincangkan secara objektif, secara rasional, secara transparan di hadapan seluruh dunia berkaitan skandal saga rompakan YB Syed Saddiq yang ramai orang tak tahu, yang ramai orang tak faham kenapa YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman diheret dalam perbicaraan mahkamah hari ini. Sebelum kita memulakan perbahasan isu-isu politik panas, terutamanya melibatkan kes mahkamah YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, jangan lupa pakcik makcik Otok Arung, tap-tap skrin. Jangan lupa tolong kongsikan dengan mana-mana grup WhatsApp, grup Telegram atau mana-mana platform media sosial, kerana ada beberapa maklumat penting, fakta kes jenayah melibatkan YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang perlu untuk kita sama-sama memahami dari segi perspektif undang-undang. Saya amat menghormati YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sebagai salah seorang ahli parlimen yang cukup hebat dalam institusi Parlimen Malaysia untuk generasi baru ini. Akan tetapi sangat-sangat mengejutkan, YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman didakwa atas 4 pertuduhan jenayah pecah amanah dan jenayah pengubahan wang haram, melibatkan dana politik Parti Bersatu Malaysia. Ia melibatkan skandal saga rompakan dana politik Parti Armada yang didakwa YB Syed Saddiq mencuri, merompak, pecah amanah, salah guna dana politik dan cuci duit rompakan itu secara haram. Sama ada perkara ini benar atau tidak, disebabkan perbicaraan kes mahkamah Yang Berhormat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang sedang menonton live TikTok ini baru sahaja bermula hari ini, maka adalah wajar untuk saya memberi pencerahan perundangan di hadapan lebih 32 juta rakyat Malaysia. Apakah perkembangan hari pertama perbicaraan kes jenayah rompakan, jenayah pecah amanah dan jenayah pengubahan wang haram seorang ahli parlimen muda yang sangat-sangat hebat dan popular dalam Malaysia bernama YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman?
Saya mengalu-alukan kehadiran YB Syed Saddiq untuk menonton live TikTok ini kerana saya tahu YB Syed Saddiq sangat famous sebagai antara TikTokers yang terpopular dalam negara Malaysia, Pakcik Makcik Oto Arung. Kita akan menjelaskan perkara ini atas nama kepentingan rule of law, atas nama prinsip kedaulatan undang-undang dan keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Tajuk perbahasan kita cukup jelas dan terang. Ia adalah berkaitan dengan perbicaraan kes jenayah rompakan, jenayah pecah amanah, jenayah pengubahan wang haram melibatkan ahli Parlimen Muar Johor YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang mula dibicarakan hari ini di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Wow, sudah 400 juta orang menonton. Ini adalah kes jenayah berprofil tinggi melibatkan YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Ini adalah kali pertama dengan sangat-sangat mengejutkan. YB Syed Saddiq dituduh, didakwa dan dibicarakan dalam Mahkamah Malaysia melibatkan kes jenayah pecah amanah, jenayah rompakan dan jenayah pengubahan wang haram. Kita memang tahu YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sangat lantang bersuara tentang kes jenayah rasuah, kes jenayah rompakan Wan MDB Datuk Seri Najib Tun Razak. Ironi dan cukup ironi. Rupa-rupanya YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman turut terpalit dalam kes jenayah rompakan sendiri melibatkan dana Parti Armada Bersatu. Ini adalah satu cabaran yang cukup besar untuk reputasi politik YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang berjanji untuk membersihkan politik kotor dalam Malaysia. Tetapi YB Syed Saddiq sendiri kotor sehingga didakwa dalam Mahkamah Malaysia atas pertuduhan jenayah yang cukup berat, iaitu jenayah pecah amanah dan jenayah pengubahan wang haram. Kalau rakyat Malaysia perasan, pertuduhan jenayah ke atas Yang Berhormat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman adalah sama seperti pertuduhan jenayah besar ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Zahid Hamidi dan pemimpin-pemimpin UMNO BN yang lain. Ini antara masalah besar yang menghambat YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman selaku ahli Parlimen Muar yang sangat-sangat popular di seluruh dunia maupun dalam politik di rantau Asia Tenggara maupun dalam politik Malaysia, Pakcik Makcik Oto Arung. Sebelum perbahasan ini, kita bongkar satu persatu melibatkan perincian pertuduhan jenayah rompakan, jenayah pecah amanah dan jenayah pengubahan wang haram melibatkan YB Syed Saddiq yang sudah dimulakan dalam Mahkamah Malaysia. Saya juga akan menyentuh berkenaan dengan dasar dan polisi baru Kerajaan Ismail Sabri, Kerajaan UMNO BN yang menghapuskan subsidi minyak pada 1 Julai dan menghapuskan kawalan harga barang melibatkan harga ayam dan harga telur ayam, Pakcik Makcik Oto Arung. Saya cukup terkejut. Kerajaan Ismail Sabri yang kita sokong di Putrajaya mengumumkan berkuat kuasa 1 Julai dengan sangat bangga menaikkan harga ayam, harga telur ayam dan menghapuskan subsidi minyak masak kepada lebih 32 juta rakyat Malaysia. Ini juga adalah isu politik panas, isu ekonomi yang cukup panas yang akan saya bongkarkan, Pakcik Makcik Oto Arung. Di samping itu juga, tajuk perbahasan kita dalam siaran langsung ini adalah berkaitan dengan pendedahan bukti baru kes rompakan Wan MDB Datuk Seri Najib Tun Razak bernilai 2.3 bilion ringgit. So live kita ini akan bersiaran secara langsung selama 1 hingga 2 jam. Jadi saya mengalu-alukan apa sahaja pandangan, komen ataupun caci maki hamunkah di sini kerana saya sebagai penganalisis politik bebas hanya menjalankan kerja dan tanggungjawab saya atas nama kepentingan rakyat, kepentingan negara, Pakcik Makcik Oto Arung. Jangan lupa tap-tap skrin Pakcik Makcik supaya kita FYP. Wah, kita sudah FYP. Ramai menonton ya, 400 juta orang menonton. Okey, ini memang panas ya.
Saya juga menjemput YB Syed Saddiq, penyokong-penyokong YB Syed Saddiq, peminat-peminat YB Syed Saddiq untuk sama-sama kita berkongsi ilmu, pencerahan dari perspektif perundangan berkenaan dengan perbicaraan kes rompakan YB Syed Saddiq dalam Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini, Pak Cik Mak Cik Oto Arung. So, are you ready, YB Syed Saddiq yang amat saya hormati? Are you ready? Rakyat Malaysia, saya kira kita semua sudah bersedia ya. Boleh sudah ya masuk gear 1, Pak Cik Mak Cik Oto Arung? Saya pasti YB Syed Saddiq menonton siaran langsung panas ini. Welcome to my TikTok YB. Anda adalah idola kepada anak-anak muda seperti saya, dan saya cukup mengagumi kepimpinan politik YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman ini. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, YB Syed Saddiq didakwa dalam Mahkamah Malaysia melibatkan 4 pertuduhan jenayah pecah amanah dan jenayah pengubahan wang haram. Ada banyak perkara yang boleh diperdebatkan berkaitan dengan kes jenayah besar YB Syed Saddiq ini. Saya ingatkan YB Syed Saddiq tidak akan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Saya menjangkakan YB Syed Saddiq akan digugurkan semua pertuduhan jenayah ini. Akan tetapi, saya sendiri terkejut. YB Syed Saddiq, kes mahkamah dia dipercepatkan hari ini di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, seperti mana kes-kes jenayah rompakan Datuk Seri Najib Razak, Datuk Seri Zahid Hamidi, Datin Seri Rosmah Mansur dan pemimpin-pemimpin UMNO BN, termasuk YB Lim Guan Eng punya kes jenayah rasuah, turut dipercepatkan dan tidak ditutup dalam Mahkamah Malaysia. Secara peribadi, saya tak sangka YB Syed Saddiq boleh dituduh dalam Mahkamah Malaysia atas pertuduhan jenayah rompakan, jenayah pecah amanah, jenayah pengubahan wang haram. Kerana YB Syed Saddiq ini baru berumur 29 tahun sudah terpalit dengan skandal-skandal rompakan yang sama level dengan Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datin Seri Rosmah Mansur. Saya secara peribadi cukup menghormati dan menyanjung tinggi YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sebagai antara ahli parlimen yang cukup progresif dalam institusi parlimen Malaysia, dalam sistem demokrasi Malaysia, tetapi amat-amat mengejutkan. Saya tak sangka YB Syed Saddiq dibicarakan secara rasmi dalam Mahkamah Malaysia atas pertuduhan jenayah yang cukup berat, iaitu 4 pertuduhan jenayah pecah amanah dan jenayah pengubahan wang haram. Apapun, selamat maju jaya kepada ahli parlimen Muar Johor YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Saya bersikap objektif dan rasional. Saya tidak berpihak dengan mana-mana pihak. Saya sebagai graduan master dalam bidang sains politik CGPA 3.97 yang mempunyai kepakaran mengkaji skandal-skandal jenayah rompakan, jenayah pengubahan wang haram, jenayah rasuah. Saya kira saya akan merungkaikan dan memperdebatkan, membongkarkan secara terperinci apakah pertuduhan-pertuduhan jenayah ke atas YB Syed Saddiq yang meletup macam bom nuklear dalam Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Atas nama Allah yang Maha Berkuasa, atas nama rule of law, atas nama kedaulatan undang-undang dan keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia, saya ingin memulakan gelanggang perbahasan politik ini dengan tajuk perbicaraan kes rompakan, kes pecah amanah, kes pengubahan wang haram yang berhormat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang sudah dimulakan secara rasmi di Mahkamah Malaysia hari ini. Perkara pertama, hari ini 21 Jun 2022 bersamaan dengan hari Selasa adalah hari malang untuk YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Dibicarakan hari pertama di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas 4 pertuduhan jenayah pecah amanah dan jenayah pengubahan wang haram. Pihak pendakwaan mewakili Kerajaan Malaysia, mewakili Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, membuka penghujahan awal menyatakan bahawa mereka akan membuktikan semua 4 jenayah YB Syed Saddiq melibatkan jenayah pecah amanah
dan jenayah pengubahan wang haram yang dibuat oleh ahli Parlimen Muar Johor adalah berniat jahat dan tidak jujur. Saya ulang. Gelanggang perbicaraan kes Mahkamah YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dibuka dengan kenyataan premis oleh pihak pendakwaan Kerajaan Malaysia bahawa SPRM, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Pendakwaan Kerajaan Malaysia, akan membuktikan 4 pertuduhan jenayah pecah amanah dan jenayah pengubahan wang haram melibatkan YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman adalah berniat jahat dan tidak jujur. Antara 4 pertuduhan jenayah yang akan dibuktikan oleh pihak Kerajaan Malaysia dalam prosiding perbicaraan kes rompakan YB Syed Saddiq ini adalah seperti berikut. Pertuduhan jenayah pertama, YB Syed Saddiq didakwa kantoi bersubahat dengan Rafiq Hakim Razali, iaitu penolong bendahari Armada Bersatu Parti Bersatu Malaysia yang diamanahkan berjumlah RM1 juta telah melakukan pecah amanah dengan salah guna dana itu. Pertuduhan jenayah ini bermaksud YB Syed Saddiq dituduh dan kantoi mencuri duit Armada Bersatu sebanyak RM1 juta dan dia kantoi bersekongkol dengan penolong bendahari Armada Bersatu bernama Rafiq Hakim Razali. Rafiq Hakim Razali ini adalah kawan rapat YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman semasa beliau berkhidmat sebagai Ketua Armada Bersatu. Sebelum YB Syed Saddiq menubuhkan Parti Armada, sebelum YB Syed Saddiq menyertai Parti Bersatu, sememangnya Rafiq Hakim Razali antara kawan rapat dan kawan baik YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Setelah Parti Armada Bersatu diasaskan dan ditubuhkan oleh YB Syed Saddiq, oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Tan Sri Mahyidin Yassin, YB Syed Saddiq selaku Ketua Armada Bersatu melantik Rafiq Hakim Razali sebagai penolong bendahari Armada. Dan setelah beberapa tahun penubuhan Armada Bersatu YB Syed Saddiq, hasil penyiasatan SPRM tahun lalu, YB Syed Saddiq didakwa dituduh kantoi mencuri RM1 juta dan dia menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Armada Bersatu pecah amanah dan menyalahgunakan duit RM1 juta milik Armada Bersatu. Ini bukan saya yang kata. Ini pertuduhan jenayah pecah amanah, jenayah merompak yang diumumkan oleh Kerajaan Malaysia dalam prosiding mahkamah hari ini, Pak Cik Makcik Oto Arung. Saya sebagai penganalisis politik bebas hanya menyampaikan semula details pertuduhan jenayah ke atas YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. YB Syed Saddiq kantoi mencuri dan pecah amanah duit Armada Bersatu sebanyak RM1 juta di CIMB Bank Berhad, Menara CIMB Bank KL Central di Kuala Lumpur pada 9 Mac 2020. Pertuduhan jenayah ini cukup lengkap. Tempat mencuri dan pecah amanah YB Syed Saddiq juga kantoi. Kawan dia bersekongkol juga jelas namanya, iaitu saudara Rafiq Hakim Razali, penolong bendahari Armada Bersatu. Jika YB Syed Saddiq kalah dan didapati bersalah di akhir perbicaraan kes mahkamah ini, YB Syed Saddiq boleh dipenjarakan maksimum untuk pertuduhan jenayah pertama tadi selama 10 tahun. Dan YB Syed Saddiq juga jika kalah dan didapati bersalah, turut disebat menggunakan rotan dalam penjara Sungai Buloh atau penjara Kajang. Jika YB Syed Saddiq kalah dalam prosedur perbicaraan kes jenayah rompakan dan pecah amanah ini melibatkan dana politik Armada Bersatu, YB Syed Saddiq boleh dipenjarakan 10 tahun dan sebatan dan denda 1 kali.
bayar denda, duit kepada pihak mahkamah dan kerajaan Malaysia. So, ini antara prospek untuk kes jenayah pecah amanah YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang cukup heboh dalam Mahkamah Malaysia Pakcik-makcik Oto Arung hari ini. Kalau YB Syed Saddiq ini kalah, YB Syed Saddiq akan menemani Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datin Seri Rosmah Mansur dalam penjara Sungai Buloh dan penjara Kajang. Saya wish good luck untuk YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Saya tahu ini antara cabaran cukup besar, halangan cukup besar, masalah yang sangat besar untuk YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman selaku ahli parlimen muda, ahli politik muda yang kantoi dengan skandal saga mencuri, merompak dan pecah amanah duit Parti Armada Bersatu bernilai RM1 juta. Soalan peribadi saya kepada YB Syed Saddiq yang menonton live TikTok ini bersama peminat-peminat dan penyokong-penyokongnya. Adakah benar YB Syed Saddiq mencuri, merompak, pecah amanah duit Armada Bersatu RM1 juta itu? YB Syed Saddiq, tolong jawab. Bagi komen di sini YB. I know you are watching my live TikTok. Saya mengharapkan ini tidak benar YB Syed Saddiq. Tetapi jika anda gagal untuk menafikan pertuduhan jenayah ini dalam Mahkamah Malaysia di akhir prosedur mahkamah anda, adalah sangat-sangat bahaya. YB Syed Saddiq boleh dipenjarakan 10 tahun, boleh disebat menggunakan rotan dalam penjara Sungai Buloh kerana YB Syed Saddiq masih muda, berumur 29 tahun. Dan kelayakan YB Syed Saddiq sebagai ahli parlimen, sebagai ahli politik, boleh terlucut secara automatik jika YB Syed Saddiq kalah dalam prosedur mahkamah ini. Dan jika PRU 15 lambat, tiba-tiba YB Syed Saddiq pun kalah macam Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur sebelum PRU 15, maka it is game over. YB Syed Saddiq tidak layak bertanding PRU 15. Pertuduhan jenayah kedua melibatkan ahli Parlimen Muar Johor yang dibacakan dalam perbicaraan mahkamah hari pertama di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini adalah YB Syed Saddiq turut didakwa melakukan salah guna harta untuk diri sendiri, iaitu wang RM120,000 daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Armada Bumi Bersatu dengan menyebabkan Rafiq, penolong bendahari Armada kawan baik Syed Saddiq, melupuskan wang tersebut. Saya ulang. YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman didakwa salah guna harta milik Armada Bersatu untuk dirinya sendiri, iaitu wang berjumlah RM120,000 daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Armada Bumi Bersatu, iaitu Parti Bersatu, dengan menyebabkan penolong bendahari Syed Saddiq sebelum ini bernama Rafiq melupuskan wang sebanyak RM120,000 untuk digunakan oleh YB Syed Saddiq pada PRU 14 lalu. YB Syed Saddiq didakwa melakukan jenayah salah guna harta ini di Malayam Banking Berhad, Jalan Pandan, Taman Pandan, Kuala Lumpur antara 8 April 2018 sehingga 21 April 2018. Saya cukup kesian dengan YB Syed Saddiq sebenarnya sebab dia kantoi mencuri dan salah guna harta Parti Armada Bersatu pada PRU 14. Sebanyak RM120,000 duit itu dikeluarkan dan digunakan oleh YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Pakcik-makcik Oto Arung, untuk perbelanjaan politiknya berkempen pada PRU 14 lalu. Dan masalah besar YB Syed Saddiq dalam prosedur mahkamah nanti adalah dia sendiri kantoi mengambil duit itu daripada akaun bank yang didaftarkan oleh Parti Armada Bersatu. Jadi dengan pertuduhan jenayah kedua ini, kita akan nantikan apakah penafian
YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bersama peguam-peguam hebatnya dalam perbicaraan mahkamah yang cukup panas ini, yang cukup kontroversi ini, Pak Cik Makcik Otto Arung. YB Syed Saddiq perlu membuktikan dia tidak mengambil duit Parti Armada Bersatu daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Armada Bumi Bersatu sebanyak RM120,000. Ini adalah beban pembuktian yang perlu dihujahkan oleh YB Syed Saddiq. Kalau YB Syed Saddiq mengaku mengambil duit RM120,000 untuk dana politiknya PRU 14 daripada akaun milik Armada Bersatu yang didaftarkan oleh Parti Bersatu itu, maka secara prospek YB Syed Saddiq boleh kalah seperti mana Datuk Seri Najib Tun Razak kalah secara mengejut dalam proseding perbicaraan kes rompakan SRC 1MDB RM42 juta. Ini antara kes jenayah berkepentingan awam, kes jenayah besar, kes jenayah berprofil tinggi ya. Pak Cik Makcik Otto Arung, jumlah yang dirompak dan pecah amanah atas pertuduhan jenayah ke atas YB Syed Saddiq ini cukup besar nilainya. RM1 juta, RM120,000. Bagi orang miskin, jumlah ini sangat besar yang dicuri, dirompak dan pecah amanah oleh YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Saya mengharapkan benda ini tidak benar, YB Syed Saddiq. Yes. Saya mengharapkan pertuduhan jenayah ini anda menang. Tetapi kalau anda kalah atas pertuduhan jenayah kedua ini, YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, di bawah Seksyen 403 Kanun Kesiksaan, YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman boleh dipenjarakan minimum 6 bulan dalam penjara Sungai Buloh atau maksimum 5 tahun dengan sebatan dan denda. Wow, ini pertuduhan jenayah pecah amanah. Tadi RM1 juta, ini RM120,000. Merompak, mencuri, pecah amanah di sisi undang-undang dan perlembagaan Malaysia memang kena sebatan YB Syed Saddiq. Maksudnya sebatan ni apa? Kalau YB Syed Saddiq kalah di mahkamah, di akhir proseding mahkamah ini, jubur YB Syed Saddiq boleh disebat dalam penjara Sungai Buloh atau penjara Kajang atau mana-mana penjara. Yes. Ini hukumannya sangat berat. Sebab itu kes jenayah kamu jenayah berat, YB Syed Saddiq. Saya mengharapkan YB Syed Saddiq bersungguh-sungguh menafikan pertuduhan jenayah dia mencuri, merompak dan pecah amanah duit Parti Armada Bersatu RM1 juta dan RM120,000 ini. Saya doakan YB Syed Saddiq berjaya. Tetapi jika YB Syed Saddiq tidak berjaya, maka lebih 32 juta rakyat Malaysia perlu tahu apakah hukuman yang akan diterima oleh YB Syed Saddiq, Pak Cik Makcik Otto Arung. Untuk kes rompakan RM1 juta, YB Syed Saddiq jika kalah akan dipenjarakan maksimum 10 tahun dan sebatan serta denda RM120,000 yang mana YB Syed Saddiq kantoi mencuri dan merompak digunakan untuk dana politik PRU 14 lalu di kawasan 45 Muar Johor yang dia menang. YB Syed Saddiq kalau dia mengaku menggunakan duit ini seperti mana dia sudah mengaku dalam siaran live Instagram, Facebook dia sebelum ini, maka YB Syed Saddiq boleh game over, dipenjarakan minimum 6 bulan atau maksimum 5 tahun dan sebatan dekat jubur dia. Boleh berdarah ni YB Syed Saddiq. Berapa sebatan tu, sama ada 10 sebatan atau 20 sebatan dekat jubur, itu terpulang dengan budi bicara hakim jika YB Syed Saddiq kalah. Jika YB Syed Saddiq menang, YB Syed Saddiq memang sangat-sangat bernasib baik dan sangat-sangat hebat dalam proseding mahkamah. YB Syed Saddiq, Pak Cik Makcik Otto Arung, merupakan graduan sarjana muda dalam bidang undang-undang dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM. So, saya harap YB Syed Saddiq akan menggunakan ilmu perundangannya untuk menafikan semua bukti-bukti pertuduhan jenayah ini yang dibacakan oleh pihak pendakwaan Kerajaan Malaysia di hadapan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari pertama perbicaraan kes mahkamah YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Datuk Seri Najib Tun Razak juga jika dia kalah kes 1MDB, kes SRC, dia juga jubur dia akan disebat ya, YB Syed Saddiq. So good luck untuk YB Syed Saddiq dan YB Datuk Seri Najib Tun Razak. Memang satu geng lah sudah. Kes rompakan, kes pecah amanah sama level. Lubang jubur kalau kena sebat pun
Saya harap tidak kena sebat lah. Boleh tahan lah ya. Kalau berdarah tu, ada garisan merah, saya harap itu tidak mencacatkan jubur bosku Najib dan YB Syed Saddiq. Pakcik Makcik Otok Arung, pertuduhan jenayah yang ketiga. Ini benda yang paling mengejutkan saya sebenarnya, YB Syed Saddiq. Saya ingatkan YB Syed Saddiq ni hanya ada satu pertuduhan jenayah, tetapi rupa-rupanya banyak ya pertuduhan jenayah tu. 4 pertuduhan jenayah. Di sisi perundangan jenayah berat, 4 pertuduhan jenayah ni sangat-sangat banyak ya. Datuk Seri Najib Tun Razak 42 kes jenayah dituduh dalam mahkamah. Datuk Seri Zahid Hamidi 87 kes pertuduhan jenayah. Jolo pun berpuluh-puluh kes. Rosman Mansur lebih 20 kes. So satu geng lah semua ni ya, perompak-perompak ni. Pakcik Makcik Otok Arung yang cerdik pandai di luar sana. Untuk makluman anda semua, hari ini dibacakan oleh pihak pendakwaan Kerajaan Malaysia, YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dituduh atas 2 pertuduhan jenayah pengubahan wang haram, yang mana Syed Saddiq kantoi melibatkan diri dalam aktiviti jenayah pengubahan wang haram, iaitu memindahkan wang masing-masing bernilai RM50,000, iaitu berjumlah RM100,000 ke dalam akaun Maybank Islamic, yang mana dipindahkan ke akaun Amanah Saham Bumiputra milik Syed Saddiq. Wow. Sangat-sangat kontroversi ya pertuduhan jenayah pengubahan wang haram ke atas YB Syed Saddiq ini, yang mana beliau didakwa dalam mahkamah kerana kantoi mencuri duit RM100,000. Lepas tu duit tu dia cuci secara haram, dia masukkan dalam akaun Maybank Islamic Berhad, lepas tu dia pindahkan ke akaun Amanah ASB YB Syed Saddiq. Dia guna duit rompakan itu untuk pelaburan ASB. Sama ada benda ini benar atau tidak, YB Syed Saddiq dan peguam-peguam hebatnya yang diketuai oleh peguam hebat bernama Ambiga dan peguam daripada parti DAP, Pakcik Makcik Otok Arung, YB Syed Saddiq kena menafikan RM100,000, 2 transaksi keuangan, aktiviti haram, duit curi, dicuci secara haram dan dimasukkan ke dalam akaun pelaburan ASB YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Andai kata YB Syed Saddiq kalah juga untuk pertuduhan ketiga dan pertuduhan keempat, kes jenayah money laundering ini ataupun kes jenayah pengubahan wang haram ini, YB Syed Saddiq boleh dijatuhkan hukuman penjara maksimum 15 tahun bagi setiap pertuduhan mengikut Seksyen 4(1)(b) Akta Amlah 2001. Jika YB Syed Saddiq kalah atas pertuduhan ketiga, pertuduhan keempat kes jenayah pengubahan wang haram ini, YB Syed Saddiq akan diperintahkan oleh pihak mahkamah membayar 5 kali ganda duit yang dia curi, yang dia cuci secara haram. RM100,000 ini maksimum dia kena bayar RM500,000 semula. So ini jika dia kalah. Jika YB Syed Saddiq menang, dia tak perlu bayar 5 kali ganda dan dia tidak perlu dipenjarakan 15 tahun atau 30 tahun untuk 2 pertuduhan jenayah pengubahan wang haram. So semua hukuman penjara untuk 4 pertuduhan kes jenayah YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, ahli parlimen yang sangat popular dalam sejarah politik dunia, dalam sejarah politik Malaysia ini, Pakcik Makcik Otok Arung, saya ingin mengumumkan jika YB Syed Saddiq kalah secara prospek, hukuman penjara boleh mencecah maksimum hukuman penjara 45 tahun. Jika YB Syed Saddiq kalah 4 pertuduhan jenayah berat, jenayah merompak, pecah amanah dan pengubahan wang haram ini dalam proseding Mahkamah Malaysia. Saya ulang dan saya tegaskan, ini perlu menjadi pengajaran kepada generasi baharu, generasi muda. Masih kecil-kecil sudah ada skandal rompakan. Saya sedikit kecewa dengan YB Syed Saddiq sebenarnya.
Walaupun saya menyokong YB Syed Saddiq, saya menyanjung tinggi, dia memang idola anak-anak muda macam kita. Kita kagum dengan kehebatan dia dalam percaturan kuasa Malaysia. Akan tetapi saya sedikit kecewa bagaimana YB Syed Saddiq yang bercita-cita mahu membersihkan politik rasuah yang kotor dalam Malaysia, politik budaya, politik rompak-merompak, tetapi YB Syed Saddiq sendiri terpalit dengan skandal saga rompakan ini. Masakan pokok bergoyang jika tidak ada angin, YB Syed Saddiq. Pertuduhan jenayah ini berdasarkan secret information, bukti bertimbun-timbun, dan anda sudah mengaku awal dalam siaran langsung Instagram, Facebook, di semua platform media sosial anda bahawa anda memang mengambil duit armada bersatu. Jutaan-jutaan ringgit. Ini big problem. Kalau YB Syed Saddiq berhujah macam budak-budak, by prospek hukuman penjara maksimum 45 tahun. Atas budi bicara Ya Arif, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Pakcik Makcik Oto Arung. Wow, 10,000 likes. Jangan lupa tap-tap screen. Saya di sini, ramai orang tak tahu, nama saya Jufazli Syih Ahmad. Saya penganalisis politik bebas, saya penyelidik politik bebas, saya pengkritik bebas. Mana-mana politikus dalam kerajaan atau pembangkang atau dalam parti bebas yang terlibat dengan skandal saga rompakan yang dibuka dalam Mahkamah Malaysia, sudah pasti saya akan memperdebatkan, menganalisis secara kritikal dan memberi pencerahan daripada perspektif perundangan. Saya tidak larang sesiapa untuk menyokong YB Syed Saddiq, Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Zai Hamidi, Datin Seri Rosmah Mansor. Saya tidak larang sesiapa untuk mengundi Parti UMNO BN atau Parti Muda atau mana-mana parti politik yang terpalit dengan kes-kes jenayah rompakan berprofil tinggi dalam Mahkamah Malaysia seperti YB Syed Saddiq ini. Kita bukan membincangkan tentang kempen PRU15, parti mana yang kita nak undi. Ini adalah hak demokrasi masing-masing, kebebasan bersuara masing-masing. Ini adalah selera politik masing-masing. Tetapi kita membincangkan perbicaraan hari pertama, kes jenayah rompakan pecah amanah, jenayah pengubahan wang haram, YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, ahli Parlimen Johor, ahli Parlimen Malaysia yang cukup hebat, yang cukup terkenal, melawan rasuah, melawan politik budaya rompak-merompak, tetapi dia sendiri terpalit dengan pertuduhan 4 kes jenayah rompakan dan pengubahan wang haram. Apa yang sangat-sangat menarik hari ini, 2 orang saksi telah memulakan penghujahan sesi soal jawab untuk pembuktian kes jenayah rompakan pecah amanah, jenayah pengubahan wang haram YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Saksi yang pertama yang telah memulakan langkah kanan membuktikan kes-kes jenayah rompakan YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman adalah seorang pegawai penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Muhammad Taufik Awaluddin, yang telah menyiasat dan menemui bukti-bukti kes jenayah rompakan, jenayah pecah amanah, jenayah pengubahan wang haram melibatkan ahli Parlimen Muar Johor itu. Di samping itu juga, ibu tercinta yang berhormat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman turut memberi kenyataan kesaksian di hadapan Yang Arif, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Dan ini adalah pengakuan yang akan dibahaskan dalam perdebatan perbicaraan kes rompakan YB Syed Saddiq di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Pakcik Makcik Oto Arung. Kita beralih kepada pengakuan saksi-saksi tentang kes jenayah rompakan YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Adakah ibu Syed Saddiq berjaya membantu Syed Saddiq dalam 4 pertuduhan kes jenayah rompakan pecah amanah dan pengubahan wang haram hari pertama perbicaraan mahkamah, atau YB Syed Saddiq lari tajuk perbahasan mahkamah? So, ini yang akan saya rungkaikan dan saya ingin memberi nasihat perundangan secara percuma kepada YB Syed Saddiq yang sedang menonton live TikTok ini. Saksi yang pertama, pegawai penyiasat SPRM bernama Muhammad Taufik Awaluddin, mendedahkan rahsia besar Syed Saddiq bahawa ahli Parlimen Muar Johor itu membincangkan naratif dana armada bersatu yang hilang
Pak Cik Mak Cik Otok Arung. Pada tahun 2020, YB Syed Saddiq mengumumkan duit sebanyak RM250,000 hilang daripada peti besi rumahnya. Dan YB Syed Saddiq telah membuat satu grup WhatsApp bertajuk Value 8 bersama konco-konconya dalam Armada Bersatu untuk membincangkan bagaimana YB Syed Saddiq nak buat cerita, naratif tentang dana parti Armada Bersatu yang hilang. Kerana berdasarkan bukti dan secret report dan berdasarkan pertuduhan jenayah, YB Syed Saddiq selaku ketua Armada Bersatu mengeluarkan duit parti Armada Bersatu tanpa persetujuan Tan Sri Mahyidin Yassin dan pimpinan Majlis Tertinggi Bersatu. YB Syed Saddiq telah membuat keputusan sendiri sebagai ketua Armada Bersatu mengeluarkan dan menggunakan duit parti Armada Bersatu tanpa dirujuk dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Armada Bersatu. YB Syed Saddiq mengaku dia tak sempat minta approval daripada Tan Sri Mahyidin Yassin semasa siaran live Instagram beberapa tahun lalu. YB Syed Saddiq bagi alasan ketika itu perlu beri bantuan secepat yang mungkin. Maka dia tak sempat minta approval daripada Tan Sri Mahyidin Yassin dan Parti Armada Bersatu. This is facts. This is evidence. YB Syed Saddiq yang mengaku sendiri, bukan saya yang mengaku. Ahli Parlimen Muar Johor mengaku perkara ini awal-awal sebelum prosedur mahkamah bermula. So, kalau ayat itu digunakan semula oleh YB Syed Saddiq untuk defense dia punya court case, by prospect YB Syed Saddiq boleh kalah. Tambahan lagi, saksi pertama, pegawai penyiasat SPRM, Muhammad Taufik Awaluddin, menemui bukti perbincangan grup WhatsApp YB Syed Saddiq dengan konco-konco dia dalam Armada Bersatu yang cuba untuk buat backup story, buat cerita baru pergi mana hilangnya dana Armada Bersatu. So, ini antara masalah besar YB Syed Saddiq. Macam mana dia boleh kantoi dalam skandal rompakan duit politik Parti Armada Bersatu kerana YB Syed Saddiq sendiri membuat laporan polis kehilangan duit RM250,000 dalam peti besi dia. So, rupa-rupanya duit tu ada kaitan dengan duit yang dicuri daripada Armada Bersatu. Ini bukan saya yang kata, ini pendakwaan mahkamah yang kata YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Saya hanya menyampaikan semula apa yang berlaku dalam perbicaraan hari pertama kes rompakan YB Syed Saddiq di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini, Pak Cik Mak Cik Otok Arung. Selesai saksi pertama. Saksi yang kedua adalah Ibu Syed Saddiq. Ibu Syed Saddiq ni adalah cancer survivor. Dia bekerja sebagai guru sebelum ini. Dan memang Ibu Syed Saddiq ini sangat hebat, ibu yang hebat sebab ialah anak dia di usia yang sangat muda menjadi ahli parlimen tetapi terpalit dengan skandal rompakan duit Armada Bersatu. Saya sangat-sangat kagum dengan keberanian Ibu Syed Saddiq secara peribadi kerana mempertahankan anaknya dalam Mahkamah Malaysia hari ini. Ibu Syed Saddiq turut mengaku dia dan ayah Syed Saddiq turut disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. So akhirnya Ibu Syed Saddiq menyatakan di hadapan hakim bahawa anak kami ditekan untuk sokong Kerajaan Perikatan Nasional, Kerajaan Muhyiddin. Pengakuan ini oleh Ibu Syed Saddiq berpegang kepada satu premis. YB Syed Saddiq didakwa dalam Mahkamah Malaysia atas 4 pertuduhan jenayah rompakan dan pengubahan wang haram kerana YB Syed Saddiq tak sokong Kerajaan Abang Muhyiddin, Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya sehingga hari ini.
Persoalannya, adakah benar YB Syed Saddiq didakwa dalam mahkamah kerana tak sokong Abang Muhyiddin dan kerajaan PN? Atau YB Syed Saddiq didakwa dalam mahkamah kerana YB Syed Saddiq kantoi mencuri dan merompak duit Parti Armada Bersatu? Baru-baru ini YB Syed Saddiq berjumpa dengan Tan Sri Mahyidin Yassin membincangkan tentang masalah harga barang yang sangat mahal, masalah ekonomi rakyat dan kos sara hidup rakyat. Hubungan YB Syed Saddiq dan Tan Sri Mahyidin Yassin masih kekal baik. Baru-baru ini sambutan Hari Raya Aidilfitri di Putrajaya, Kerajaan Abang Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional menjemput YB Syed Saddiq. Akan tetapi pelik bin ajaib, kenapa Ibu Syed Saddiq yang amat saya hormati, yang amat saya kagumi, memberi kesaksian menggunakan hujah politik dalam mahkamah? This is my humble advice. Di hadapan Ahli Parlimen Muar Johor YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, graduan undang-undang daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Berhujah secara politik dalam mahkamah tidak akan memenangkan anda, YB Syed Saddiq. Saya juga ingin memberi nasihat, humble advice kepada kedua ibu bapa tercinta YB Syed Saddiq di sini. Jangan berhujah secara politik seperti Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datin Seri Rosmah Mansor. Berhujah secara politik, menggunakan hujah pendakwaan bermotifkan politik ini tidak akan memenangkan YB Syed Saddiq secara jangka panjang di semua peringkat mahkamah. Wahai kedua ibu bapa tercinta YB Syed Saddiq yang amat saya hormati, yang amat saya segani, yang amat saya sanjungi, this case is straight to the point. YB Syed Saddiq kantoi dituduh mencuri, merompak pecah amanah dan mencuci secara haram duit dana politik Parti Armada Bersatu. It's very simple. Mengheret nama Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional, hujah ini lari daripada tajuk perbahasan kes mahkamah Yang Berhormat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Saya terus terang, hujah Ibu Syed Saddiq ini lari daripada 4 pertuduhan kes jenayah rompakan YB Syed Saddiq. Ini antara masalah besar, langkah kiri di pihak pasukan peguam bela YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Peguam hebat Amdiga yang memang ada rekod menang dalam Mahkamah Malaysia melibatkan kes-kes yang besar. Jika Amdiga menggunakan konsep penghujahan politik, bukan menggunakan penghujahan perundangan, YB Syed Saddiq boleh kalah secara prospek. Pertuduhan jenayah ke atas YB Syed Saddiq ini bukan pertuduhan bermotifkan politik, bukan wayang politik. It is not about YB Syed Saddiq sokong kerajaan atau tak sokong kerajaan. YB Syed Saddiq duduk semeja dengan Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, membincangkan tentang dasar ganja yang perlu dihalalkan dalam negara Malaysia baru-baru ini. Saya kira 4 pertuduhan kes jenayah rompakan, jenayah pecah amanah, jenayah pengubahan wang haram YB Syed Saddiq yang sudah mula dibicarakan dalam Mahkamah Malaysia tidak ada kaitan dengan sokongan politik ke atas pihak kerajaan hari ini. Ini adalah kes rompakan, skandal rompakan atas nama YB Syed Saddiq. Bukan Tan Sri Mahyidin Yassin yang didakwa dalam Mahkamah Malaysia. Bukan Tun Dr. Mahathir yang didakwa dalam Mahkamah Malaysia, tetapi YB Syed Saddiq yang didakwa dalam Mahkamah Malaysia. So, saya merayu dengan rasa rendah diri. Please YB Syed Saddiq, give a good advice based on rule of law to your parents. Jangan guna hujah politik. Ini pengalaman saya menang mahkamah. Saya nak bagi tips dengan YB Syed Saddiq. Face to face, jangan takut. Bukti lawan bukti, fakta lawan fakta, hujah lawan hujah. Tetapi jangan sesekali menggunakan hujah politik. Menggunakan hujah konspirasi politik, menggunakan hujah pendakwaan bermotifkan politik. Benda ini
sudah diguna pakai oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datin Seri Rosmah Mansor. Mereka kalah. Datuk Seri Anwar Ibrahim, kes liwat 1.0, kes liwat 2.0 tahun 1998 dan tahun 2008 lalu. Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan hujah pendakwaan bermotifkan politik, konspirasi politik, fitnah. Ini tak boleh pakai dalam Mahkamah Malaysia. YB Sheikh Saddiq melibatkan kes jenayah berat, jenayah berprofil tinggi, jenayah rompakan, jenayah pecah amanah, jenayah pengubahan wang haram. Anda bukan dituduh sebab politik YB Sheikh Saddiq. No. Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Zahid Hamidi. Ini ahli Parlimen Kerajaan yang sokong Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang sokong Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Turut dibicarakan dalam Mahkamah Malaysia dan tidak ditutup kes mahkamah mereka YB Sheikh Saddiq. Hujah ibu tercinta YB Sheikh Saddiq ini lompong dan tidak membantu YB Sheikh Saddiq untuk menang. So, buat gimmick politik, wayang politik sebegini akan menyusahkan anda YB Sheikh Saddiq. So, saya harap YB Sheikh Saddiq tidak takut untuk menafikan semua bukti-bukti duit Armada Bersatu yang dia rompak. YB Sheikh Saddiq kena membuktikan 1 juta ringgit duit Armada Bersatu dia tak rompak. YB Sheikh Saddiq kena buktikan 120,000 ringgit duit Armada Bersatu dia tidak gunakan untuk kempen PRU14. YB Sheikh Saddiq kena buktikan 100,000 ringgit yang masuk dalam akaun bank pelaburan ASB YB Sheikh Saddiq itu bukan duit curi, itu bukan aktiviti haram, itu bukan money laundering punya aktiviti. Ini antara beban penghujahan untuk YB Sheikh Saddiq. Saya bagi tips ini kepada YB Sheikh Saddiq secara percuma. You must understand your court case YB Sheikh Saddiq. Cukuplah Najib, Zahid, Rosmah dupang-dupang tak faham kes mahkamah sendiri. Jangan YB Sheikh Saddiq mengulangi kebodohan dan kedupangan Najib Razak, Zahid Hamidi dan Rosmah Mansor yang berhujah atas landasan politik dalam Mahkamah Malaysia. Mahkamah adalah gelanggang untuk kita menegakkan kedaulatan undang-undang, keluruhan perlembagaan dan justice untuk pihak yang dituduh pakcik makcik Oto Arong. Jika YB Sheikh Saddiq terbukti merompak duit Armada Bersatu jutaan-jutaan ringgit ini, maka YB Sheikh Saddiq untuk proses seterusnya perlu membela diri. Kalau proses pembelaan diri YB Sheikh Saddiq dan saksi-saksi di pihak dia masih menggunakan hujah politik, bukan guna hujah undang-undang, YB Sheikh Saddiq boleh dipenjarakan maksimum 45 tahun bersama Datuk Seri Najib Razak, Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datin Seri Rosmah Mansor. Oh, ada orang tanya, ini memang bidang kepakaran saya YB Sheikh Saddiq. Saya memang sebelum ini adalah pensyarah undang-undang dan perlembagaan. Saya bukan sahaja mengkaji bidang korpus ilmu sains politik. Saya juga tahu bagaimana proses perundangan dan prosedur Mahkamah Malaysia yang cukup telus, teliti, bebas tanpa ada campur tangan mana-mana pihak. So, apapun, kami rakyat Malaysia akan setia mengikuti prosedur perbicaraan kes mahkamah ahli Parlimen Muar Johor YB Sheikh Saddiq Syed Abdul Rahman yang cukup kami hormati, yang cukup kami kagumi, yang cukup kami sanjungi. Ini adalah peluang untuk YB Sheikh Saddiq membersihkan namanya yang kantoi mencuri, merompak, pecah amanah dan buat jenayah pengubahan wang haram jutaan-jutaan ringgit dana politik duit parti Armada Bersatu yang sudah dibuka secara rasmi dan perbicaraan mahkamahnya sudah bermula hari ini. There is no prejudice to YB Sheikh Saddiq. Kita akan tahu keputusan di akhir prosedur mahkamah sama ada YB Sheikh Saddiq menang atau kalah. Dan saya mendoakan YB Sheikh Saddiq terus kuat bersama kedua ibu bapanya. Kalau anda berjaya dalam peperangan mahkamah ini, saya kira secara prospek YB Sheikh Saddiq boleh jadi Perdana Menteri di Putrajaya. Tetapi jika YB Sheikh Saddiq kalah bersama kedua ibu bapanya dalam prosedur mahkamah ini, YB Sheikh Saddiq akan meringkuk dalam penjara Sungai Buloh atau penjara Kajang berpuluh-puluh tahun, dan ini boleh menghancurkan karier dan legasi politik YB Sheikh Saddiq Syed Abdul Rahman. Dan ini antara cabaran yang paling besar yang perlu dilalui oleh YB Sheikh Saddiq Syed Abdul Rahman. So, ini antara
implikasi jika YB Syed Saddiq menang atau jika YB Syed Saddiq kalah. Ini adalah analisis perundangan yang cukup adil, yang cukup terbuka, very transparent. So I wish good luck to YB Syed Saddiq. Saya mengharapkan 4 pertuduhan jenayah ini anda menang. Tapi jika anda kalah, anda perlu melalui proses hukuman undang-undang berdasarkan prinsip justice rule of law. Maksimum 45 tahun. Kalau nak diturunkan hukuman penjara tu ikut budi bicara hakim, dan anda perlu disebat jubur anda jika anda kalah 4 pertuduhan jenayah rompakan, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Don't take for granted YB Syed Saddiq. Don't underestimate our judiciary institution. Don't underestimate lawan you, team prosecution. Don't play with your court case. Ini bukan wayang politik. This is real YB Syed Saddiq. Kelemahan terbesar Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datin Seri Rosmah Mansur, mereka underestimate kuasa hakim-hakim, mereka underestimate kehebatan penghujahan pihak pendakwaan dalam beratus-ratus kes jenayah rompakan yang dibicarakan dalam Mahkamah Malaysia hari ini, sehingga Datuk Seri Najib, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur kalah di peringkat awal hari ini. Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid dan Datin Seri Rosmah ingat kes mahkamah mereka boleh ditutup, boleh diselesaikan secara politik. No. Ini kes jenayah rompakan yang cukup besar. Dan saya terkejut YB Syed Saddiq join the club, iaitu club kluster rompak-merompak dalam Mahkamah Malaysia. Saya tak jangkakan YB Syed Saddiq termasuk dalam club penjenayah-penjenayah perompak ni. Your level should be bukan level perompak YB Syed Saddiq. Your level bukan, your standard bukan geng-geng klub lanun perompak macam bosku Najib, Zahid Ponorogo dan bosku Rosmah. It's not your level. You adalah anak muda yang hebat, bahasa Inggeris you world class, you pendebat terbaik di dunia. You antara YB yang lantang bersuara tentang kes-kes rompakan 1MDB. Tetapi at the end you terpalit. Nama you buruk, to be honest. 4 pertuduhan kes jenayah rompakan, pecah amanah dan salah guna kuasa. Secara terbuka saya menerima tawaran untuk menyertai Parti Muda beberapa bulan lalu, dan saya baru faham kenapa saya ditawarkan tawaran politik tersebut. Rupa-rupanya kes mahkamah YB Syed Saddiq ini betul-betul dibicarakan dalam Mahkamah Malaysia, kerana jika YB Syed Saddiq kalah 4 pertuduhan kes jenayah rompakan ini atau dipenjarakan 45 tahun atas budi bicara hakim jika dia kalah, Parti Muda boleh hancur dan pupus PRU 15. Dan saya menolak tawaran politik itu. YB Syed Saddiq memang ada tangan-tangan gaib politik di belakang YB Syed Saddiq. Syed Abdul Rahman meminta pertolongan dan bantuan untuk saya membantu YB Syed Saddiq dalam Parti Muda. Saya ini penganalisis politik bebas. Saya bukan ahli politik. Saya tidak ada agenda untuk menjadi YB, menjadi ahli parlimen, menjadi YB Adun, untuk menjadi Perdana Menteri atau Menteri atau Ketua Menteri Sabah. Sebab itu saya tolak tawaran itu. Saya ingin terus terang kepada YB Syed Saddiq. Saya tak perlu sebut nama ejen politik Parti Muda yang menawarkan saya untuk menyertai Parti Muda. Saya tidak berminat kerana saya masih muda. Saya ada pekerjaan saya. Saya tidak mahu terlibat dengan politik pakcik-makcik otok arung, politik kepartian ini. Saya hanya berhujah, bersuara atas nama kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Mana-mana kerajaan, mana-mana Perdana Menteri yang mengasihi bodoh rakyat, yang merompak rakyat, memang kita akan hantam dan kritik pakcik-makcik otok arung. Dan saya kira ini kesilapan percaturan kuasa YB Syed Saddiq. Tergesa-gesa mahu menjadi ahli parlimen, menjadi YB, sehingga dia kantoi mencuri duit Armada Bersatu tanpa persetujuan Tan Sri Mahyidin Yassin, menggunakan dana politik Parti Armada Bersatu untuk kempen politik dia pada PRU 14 lalu. That is why saya menolak semua tawaran politik daripada semua parti politik. Tidak kira parti kerajaan atau parti pembangkang atau parti bebas, sehingga malam ini pakcik-makcik otok arung. Kerana saya tahu ada ramai perompak penyambung-penyangak generasi tua yang takut dengan bayang-bayang Jufazli Syed Ahmad. Disebabkan saya tidak berminat untuk
jadi Perdana Menteri pada masa hadapan, jadi Menteri pada masa hadapan, jadi Ketua Menteri Sabah pada masa hadapan. Tidak ada satu orang pun politikus tua, perompak penyangga yang boleh perangkap saya dengan apa sahaja tawaran politik YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Bukan sebab saya takut mengambil risiko, tetapi politik kebinatangan seperti ini, that is not my level, that is not my standard. Saya boleh berjuang untuk rakyat dan negara tanpa perlu menjadi ahli parlimen, tanpa perlu menjadi menteri, tanpa perlu menjadi Perdana Menteri, tanpa perlu menjadi Ketua Menteri Sabah, tanpa perlu menjadi YB seperti anda YB Syed Saddiq. Saya kesian tengok anda YB Syed Saddiq. You are very strong as a young man. I wish good luck to you. You take high risk, so I hope this is a big lesson to you YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Please, jangan jadi ahli politik perompak seperti Datuk Seri Najib Tun Razak. Please, jangan tipu rakyat dengan budaya politik rompak-merompak ini YB Syed Saddiq. Jangan hancurkan masa depan anda sebagai ahli parlimen muda. Jangan YB Syed Saddiq. Duit, pangkat, harta, kemasyhuran, populariti bukan segala-galanya dalam politik dunia ini. I hope YB Syed Saddiq sedar satu perkara. Anda mempunyai musuh yang sangat ramai YB Syed Saddiq. Musuh anda bukan orang-orang muda. Musuh anda adalah ahli-ahli politik tua. Anda sangat hebat, anda sangat berkaliber, anda sangat popular. Tetapi akhirnya apabila duit depan mata anda, anda terperangkap dengan duit itu. That is why 4 pertuduhan kes jenayah yang dibuka ke atas YB Syed Saddiq. Terus terang saya cakap, it is crystal clear. You kantoi mencuri, merompak duit Armada Bersatu yang kau tak boleh rompak. Ini adalah satu kesalahan jenayah besar YB Syed Saddiq. It's not a political prosecution. Ia bukan pendakwaan bermotifkan politik. So saya mengharapkan kesilapan ini boleh menjadi pengajaran kepada YB Syed Saddiq dan anak-anak muda lain yang mempunyai nafsu yang sangat besar untuk menjadi Perdana Menteri pada masa hadapan. Dengar cakap saya baik-baik. Tidak ada mana-mana ahli politik bila dia kantoi merompak menang dalam Mahkamah Malaysia. Tengok Datuk Seri Najib Tun Razak tu YB Syed Saddiq. Sangat berkuasa. Very powerful. Kabel dia sangat besar di seluruh dunia dalam politik Malaysia. Bukan kaleng-kaleng dia punya kabel. Tetapi kenapa Datuk Seri Najib kalah YB Syed Saddiq? Walaupun Datuk Seri Najib Tun Razak sangat kaya YB. Anda pernah jumpa Datuk Seri Najib Tun Razak YB Syed Saddiq? Anda tahu kehebatan Datuk Seri Najib Tun Razak. Tapi akhirnya kalah juga di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan. Sampai sekarang bergelut. Dijangkakan akan kalah di Mahkamah Persekutuan. So ini perlu menjadi pengajaran kepada YB Syed Saddiq. Jangan tiru budaya politik Najib Razak yang bangga menjadi perompak, penyamun, penyangak, lanun, pengkhianat petualang. Jangan ikut jejak langkah Datuk Seri Najib Tun Razak YB Syed Saddiq. Di usia muda anda ini, saya cukup bersimpati kepada anda. Anda terperangkap dengan wang-wang politik ini. Orang tamak selalu rugi YB. Ada ramai orang miskin hidupnya bahagia YB. Ada ramai. I would like to be honest to you. Walaupun kita tak jadi kaya raya, ada ramai orang kaya tidak bahagia, tak boleh tidur malam. Seperti bosku Najib YB Syed Saddiq. Kerana terbukti menyimpan duit rompakan 1MDB berbilion-bilion ringgit dalam akaun bank peribadinya. So kaya ni YB. If this is your motivation to be leader, mencuri merompak duit parti sendiri yang dulu mengangkat kau sebagai menteri dan ahli parlimen, this is wrong YB. Saya harap benda ini, pertuduhan ini, anda berjaya menafikan anda tidak merompak jutaan-jutaan ringgit dana Parti Bersatu itu. Proof anda tidak merompak. Dan saya doakan anda dipermudahkan urusan anda, terus kuat bersama kedua ibu bapa anda dan keluarga anda. I feel sorry to you YB Syed Saddiq. Saya tidak pernah didakwa dalam Mahkamah Malaysia seperti anda YB Syed Saddiq atas pertuduhan merompak, mencuri, jenayah pengubahan wang haram. Syukur Alhamdulillah. Because
Saya tidak pernah menerima atau mengambil mana-mana tawaran politik. I know that is trap. Sebab kita darah muda ni memang mulut kita berbisa, kita sangat berani. Tetapi bila ada masalah besar begini, 4 pertuduhan kes jenayah, saya terkejut YB Syed Saddiq. Anda ada skandal rompakan seperti Datuk Seri Najib. Dan saya terkejut kes mahkamah anda bermula hari ini. Saya ingatkan cancel. Saya menunggu berita gembira 4 pertuduhan jenayah ini digugurkan hari ini. Sebab YB Syed Saddiq sudah okey dengan Tan Sri Mahyidin Yassin. Tapi not settled yet. So it is okay. Saya menghormati YB Syed Saddiq selaku pihak yang tertuduh dalam mahkamah. Anda mempunyai hak untuk mempertahankan diri anda. Tetapi tips-tips perundangan yang tadi saya berikan, please take note YB Syed Saddiq. Kalau anda mahu menang, anda boleh ambil tips-tips perundangan saya. Sebab saya banyak kali menang kes mahkamah YB Syed Saddiq bersama keluarga saya. Saya pun seperti anda juga sebelum ini. Tapi pendakwaan saya tu ringan lah. Ke atas keluarga saya tu ringan. Tidak berkaitan kes rompakan. Ia memang betul-betul baseless prosecution, political prosecution. Tetapi saya menggunakan hujah dengan peguam saya based on undang-undang dan perlembagaan. Kita tidak menggunakan hujah spekulasi politik. So YB Syed Saddiq ini antara Menteri Belia dan Sukan. Ialah mempunyai track record yang, ada track record yang baik, ada track record yang buruk. Ramai orang cakap YB Syed Saddiq ni tipu manifesto PRU 14 lalu, pasal PTPTN, pasal peluang pekerjaan untuk belia-belia di Malaysia. Ada yang kata YB Syed Saddiq ini gagal sebagai Menteri Belia dan Sukan. Dan dia hanya jadi menteri 22 bulan sahaja. Jadi sekarang YB Syed Saddiq menjadi ahli Parlimen Pembangkang, ketua Parti Muda. Sangat-sangat hebat. Saya tak nafikan YB Syed Saddiq sangat hebat. Tetapi saya terus terang, YB Syed Saddiq boleh meringkuk dalam penjara Sungai Buloh 45 tahun maksimum jika dia kalah 4 pertuduhan kes jenayah rompakan, pecah amanah, pengubahan wang haram yang sudah mula dibicarakan hari ini. YB Syed Saddiq, fokus dengan kes mahkamah anda. Jangan berpolitik macam bosku Najib, macam Zahid Ponorogo tu. Yes, kalau anda sibuk berpolitik, sibuk buat serangan-serangan politik sehingga anda terlupa untuk handle kes mahkamah anda sendiri, this is a big problem by prospect. Ya, jadi kita doakan yang terbaik untuk YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Semoga dia berjaya, semoga dia menang. Tapi jika dia kalah, semoga ini menjadi pengajaran kepada YB Syed Saddiq, kepada kedua ibu bapanya yang tercinta, kepada ahli-ahli keluarganya dan anak-anak muda yang mahu menjadi Perdana Menteri pada masa hadapan. Jadi selesai kes YB Syed Saddiq. Panas ya kita punya perbahasan pasal kes mahkamah YB Syed Saddiq, Pakcik Makcik Oto Arong. Memang ialah TikTokers, ahli parlimen yang sangat popular, memang menjadi perbualan hangat di seluruh dunia ya Pakcik Makcik Oto Arong. Baiklah, selesai perbahasan tentang perbicaraan hari pertama. Kes rompakan, kes pecah amanah, kes jenayah pengubahan wang haram yang berhormat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Topik yang kedua, sudah jam 1 pagi ni, ramai orang nak tidur lagi ni, adalah dasar harga barang yang sangat mahal diumumkan oleh Kerajaan Ismail Sabri. Akhirnya, Kerajaan Ismail Sabri dan Kerajaan UMNO BN mengumumkan kabar berita paling buruk kepada lebih 32 juta rakyat Malaysia, menghapuskan subsidi minyak masak pada 1 Julai 2022. Bulan depan tinggal berapa hari lagi ni 1 Julai. Kerajaan Ismail Sabri dan Kerajaan UMNO BN yang amat kita hormati mengumumkan harga siling ayam dihapuskan serta merta berkuat kuasa pada 1 Julai 2022. Kerajaan Ismail Sabri dan Kerajaan UMNO BN mengumumkan harga siling, harga kawalan telur ayam dihapuskan secara automatik pada 1 Julai 2022.
Maka dengan pengumuman ini, buat kali pertama, Kerajaan Ismail Sabri dan Kerajaan UMNO BN dalam sejarah ekonomi politik Malaysia sangat bangga mengisytiharkan rakyat miskin akan terus membayar harga ayam yang sangat mahal bermula 1 Julai 2022. Oh, bravo. Tahniah. Ya Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Kerajaan UMNO BN di Putrajaya. Syabas bete. Anda berjaya membunuh orang-orang miskin dengan dasar menghapuskan kawalan harga maksimum ayam 1 kilo. Ini menunjukkan Kerajaan Ismail Sabri dan Kerajaan UMNO BN mengapungkan harga ayam tanpa dikawal oleh kerajaan untuk menyusahkan rakyat, membebankan ekonomi rakyat dan menindas orang-orang miskin di Sabah, Sarawak dan Malaya. Inilah sumbangan terbesar dasar ekonomi yang paling jahat yang pernah diperkenalkan oleh Kerajaan Perdana Menteri ke-9 Malaysia yang kita cintai bernama Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ini dasar ekonomi yang sangat-sangat zalim. Akhirnya Kerajaan UMNO BN mengaku menghapuskan subsidi minyak masak yang sangat-sangat mahal, yang sangat-sangat menyusahkan rakyat pakcik-makcik Otok Arum. Akhirnya Kerajaan Ismail Sabri dan Kerajaan UMNO BN tanpa segan silu, tanpa rasa malu, mengumumkan harga telur ayam akan sangat-sangat mahal dan naik harganya lagi bermula 1 Julai 2022. Oh, tepuk tangan kamu pakcik-makcik Otok Arum. Memang ini kalilah kerajaan paling zalim, kerajaan paling jahat ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kayalah tauke-tauke kroni kerajaan Pak Mail dan Kerajaan UMNO BN yang sengaja menyusahkan rakyat dengan dasar-dasar harga barang yang sangat mahal. This is first time seorang Perdana Menteri tidak mahu kawal harga barang yang sangat mahal. This is first time Kerajaan UMNO BN dalam sejarah ekonomi politik Malaysia tidak mahu lagi membantu rakyat menurunkan harga barang, tidak mahu bagi subsidi kepada rakyat untuk ayam, telur dan minyak masak. Yes, betul. Kerajaan Ismail Sabri dan Kerajaan UMNO BN menghapuskan subsidi untuk makanan asasi rakyat, melibatkan ayam, telur ayam, dan paling teruk, minyak masak untuk goreng-goreng makanan tu dihapuskan subsidi. Ini dasar ekonomi yang sangat-sangat dupang Pak Mail, Kerajaan UMNO BN. Ismail Sabri dan Kerajaan UMNO BN confirm bungkus, pupus, tumbang terkubur pada PRU15 dengan dasar ekonomi yang zalim menindas rakyat ini. Kesian orang-orang miskin yang perlu menerima dasar ekonomi harga barang sangat mahal tapi gaji rendah. So, dengan penghapusan subsidi untuk ayam, tidak ada kawalan harga barang untuk ayam, telur ayam dan minyak masak ini, harga ayam boleh naik hari-hari bermula 1 Julai 2022. Takkan turun, pakcik-makcik Otok Arum. Ini bukan untuk menstabilkan harga barang, ini untuk menaikkan harga barang. Bahasa yang digunakan oleh Kerajaan Ismail Sabri dan Kerajaan UMNO BN ini memang membunuh rakyat pakcik-makcik Otok Arum. Saya secara peribadi tidak menyokong dasar harga barang yang sangat-sangat mahal diumumkan oleh Kerajaan Ismail Sabri dan Kerajaan UMNO BN bermula 1 Julai 2022.
Apabila kerajaan tidak mahu lagi kawal harga ayam, harga telur ayam, harga minyak masak, barangan-barangan lain akan menyusul selepas itu untuk dinaikkan lagi harga barangnya oleh tauke-tauke kaya kroni kerajaan Ismail Sabri dan kerajaan UMNO BN. Keuntungan dan kekayaan kroni-kroni tauke kaya kerajaan Ismail Sabri dan kerajaan UMNO BN lebih diutamakan, lebih penting. Dan masalah harga barang rakyat ini tidak penting untuk kerajaan Ismail Sabri lagi. Saya cukup terkejut dengan kejahatan seorang Perdana Menteri yang bangga menaikkan harga barang lagi pada 1 Julai 2022. Teruskan Ismail Sabri dan kerajaan UMNO BN. Dengan ini saya ingin mengisytiharkan dan mengumumkan tanpa rasa takut untuk disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Saya akan bersuara untuk lebih 32 juta rakyat Malaysia bermula hari ini untuk menumbangkan kerajaan Pak Mail dan kerajaan UMNO BN pada PRU 15. Sangat-sangat kurang ajar dan biadab apabila sesebuah kerajaan berfungsi untuk menyusahkan orang-orang miskin dengan dasar harga barang yang sangat-sangat mahal pada 1 Julai 2022. Dengan penghapusan kawalan harga barang ini, harga ayam 1 kilo dikatakan oleh pakar ekonomi akan dijual mencecah RM15 1 kilo bermula 1 Julai 2022. Yang untung adalah tauke-tauke ayam, yang rugi adalah rakyat Malaysia, rakyat miskin yang gaji rendah. Congratulations, kerajaan Ismail Sabri, kerajaan UMNO BN yang amat saya hormati kerana berjaya menaikkan harga ayam yang sangat-sangat mahal hari ini dan akan lagi jadi mahal, semakin mahal pada 1 Julai 2022. Harga telur ayam dihapuskan kawalan harga barang itu bermula 1 Julai, beberapa hari lagi, maka harga telur ayam boleh mencecah puluhan ringgit untuk 1 tray kotak. Ya, saya akan membuktikan di hadapan Pak Mail dan kerajaan UMNO BN. Kami rakyat tidak takut untuk menumbangkan dan menggulingkan secara demokratik kerajaan barang naik ini, kerajaan BN ini yang tidak membela rakyat pada PRU 15. So thank you so much kerajaan Ismail Sabri, kerajaan UMNO BN, menaikkan harga barang yang sangat mahal untuk tumbang pada PRU 15. Seorang Perdana Menteri yang tidak berguna ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas asbab kuasa rakyat. Dengan ini secara rasmi saya menarik balik sokongan politik saya kepada kerajaan Ismail Sabri dan kerajaan UMNO BN yang menaikkan harga barang yang sangat mahal menyusahkan rakyat Malaysia bermula 1 Julai 2022. Yes, tanpa rasa takut, saya tidak mahu sokong kerajaan Ismail Sabri dan kerajaan UMNO BN yang sangat-sangat zalim ini pada PRU 15. Saya takkan berkempen untuk Ismail Sabri dan UMNO BN pada PRU 15 untuk menang. Saya akan berkempen untuk kalahkan kerajaan Ismail Sabri dan kerajaan UMNO BN pada PRU 15. Saya tak takut untuk ditangkap secara politik atau dibicarakan dalam mahkamah atau disumbat dalam tong drum bersimen atau dibom C4 kerana saya ada rekod menang dalam mahkamah Malaysia. Saya tidak ada jenayah dan saya perlu menggunakan kuasa keramat saya sebagai penganalisis politik bebas. Saya perlu menggunakan populariti saya untuk membela rakyat. Saya tidak menyokong kerajaan Ismail Sabri dan kerajaan UMNO BN secara rasmi hari ini. Tolong bersedia untuk tumbang terguling-guling dan pupus pada PRU 15. Sangat-sangat menjijikkan seorang Perdana Menteri kerajaan UMNO BN bangga menyusahkan orang-orang Melayu, orang-orang Bumiputra dengan dasar harga barang yang sangat mahal, sengaja dimahalkan oleh Perdana Menteri ke-9 Malaysia.
So rakyat Malaysia tolong bersedia ya. Berjimat cermat, beli barang apa yang perlu, harga barang sangat-sangat mahal. Ini tanda-tanda mau bankrupt sudah ni, Pak Cik Mak Cik Oto Arung. Tanda-tanda mau bankrupt sudah ni. Simpan duit. Kerajaan hari ini yang diketuai oleh Pak Mail dan UMNO BN memang tak berguna seperti dijangkakan. Dia copy paste dasar ekonomi Datuk Seri Najib Tun Razak. Semua jual harga barang sangat mahal, hapuskan subsidi. Ini paling teruk ni. Perdana Menteri paling teruk adalah Pak Mail. Lebih teruk daripada Najib Razak, Pak Cik Mak Cik Oto Arung. Sebab subsidi ayam dihapuskan, subsidi telur ayam, subsidi minyak masak, habis. Bagus Ismail Sabri, teruskan jadi Perdana Menteri tak berguna, menyusahkan keluarga Malaysia, teruskan. Ini sumbangan anda tidak akan dilupakan sampai kiamat, menyusahkan orang miskin dengan dasar harga barang yang sangat mahal. Teruskan Datuk Seri Ismail Sabri. Saya sokong anda untuk tumbang secara mengejut bersama UMNO BN pada PRU 15. Saya sokong anda, jangan risau. Tajuk yang terakhir, disebabkan ramai lagi yang tak tidur ni. Hari ini perbicaraan kes rompakan 1MDB 2.3 bilion ringgit melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Bukti baru didedahkan dengan cukup tergempar, dengan cukup panas. Saksi pendakwaan yang ke-30 membongkarkan rahsia Datuk Seri Najib Tun Razak dalam Mahkamah Tinggi bahawa bosku Najib mendesak untuk duit 1 bilion ringgit, bukan 1 bilion ringgit, 4 bilion ringgit, cepat-cepat dipindahkan dana tersebut oleh Deutsche Berhad Bank kepada syarikat Petro Saudi di luar negara. Ini antara saksi yang menonton bosku Najib merompak duit pelaburan rakyat dalam 1MDB 4 bilion ringgit. Yes. Sangat-sangat mengejutkan pengakuan saksi ke-30 dalam prosedur perbicaraan kes rompakan 1MDB Datuk Seri Najib Tun Razak, yang mana saksi yang bernama Jacqueline Ho Yek Wan, bekas pengarah urusan bahagian jualan korporat pasaran global Deutsche Bank, menyatakan dan menyerahkan bukti di hadapan hakim, kerajaan Datuk Seri Najib Tun Razak dan bekas pengarah 1MDB yang dilantik oleh bosku Najib memaksa Deutsche Bank untuk pindahkan duit pelaburan rakyat sebanyak 4 bilion ringgit kepada syarikat Petro Saudi, syarikat scam di luar negara. Casey Tang yang merupakan bekas orang suruhan Najib Razak mengarahkan Deutsche Bank yang berpangkalan di Kuala Lumpur pindah dana sebanyak 4 bilion ringgit kepada syarikat scam Petro Saudi yang membantu bosku Najib dan Jolong merompak berbilion-bilion ringgit duit 1MDB. So, dengan pendedahan bukti ini, Najib Razak game over awal-awal. Bosku Najib mempunyai kuasa penuh, kuasa yang sangat besar untuk memaksa Deutsche Bank memindahkan dana pelaburan 1MDB sebanyak 4 bilion ringgit untuk dicuri, dirompak dan dicuci secara haram oleh syarikat kerjasama bernama Petro Saudi, milik kerabat Diraja Arab Saudi di luar negara. Tujuan Najib memaksa Deutsche Bank untuk pindahkan duit 1MDB 4 bilion ringgit kepada syarikat Petro Saudi kerana bosku Najib ketika menjadi Perdana Menteri ke-6 Malaysia hendak membuat pengumuman
tentang kerjasama perniagaan antarabangsa melibatkan One Malaysia Development Berhad 1MDB dan syarikat Petro Saudi milik kerabat Diraja Arab Saudi. So ini antara permulaan fasa awal macam mana duit 1MDB dirompak, dicuri dan dicuci secara haram oleh bosku Najib. Dia mengarahkan ejen orang tengahnya untuk berurusan dengan Deutsche Bank, memaksa Deutsche Bank untuk pindahkan 4 bilion ringgit atau bersamaan 1 bilion US dollar duit rakyat Malaysia kepada syarikat scam bernama syarikat Petro Saudi. Kenapa kau buat semua ni, bosku Najib? Kenapa kau kelengkabut ni merompak 1 bilion US dollar duit pelaburan rakyat Malaysia dalam 1MDB untuk dipindahkan ke dalam syarikat Petro Saudi di luar negara beberapa tahun lalu? Waktu itu anda adalah Perdana Menteri, Menteri Keuangan dan Pengerusi 1MDB. Ini terang-terangan mencuri merompak ni duit pelaburan rakyat. Modus operandi main paksa-paksa Deutsche Bank ni, ini merompak ni. Pengakuan saksi ke-30 bernama Jacqueline Ho Yek Wan menyatakan dia menolak paksaan tersebut kerana perlu mendapat approval daripada Bank Negara Malaysia. Patutlah bosku Najib marah dengan Siti Aziz. Rupa-rupanya perlu dapat persetujuan daripada Siti Aziz. Patutlah Siti Aziz selaku bekas Gubernur Bank Negara tidak mahu bersekongkol dengan bosku Najib merompak duit 1MDB sehingga bosku Najib sangat takut dengan Siti Aziz. Wah, bosku banyak ni, 1 bilion US dollar. Hampir 4 bilion ringgit ni, lebih 4 bilion ringgit. Dahsyat cara kau merompak ni ya, dengan syarikat kerabat di Raja Arab Saudi. Ini bukan duit Raja Arab Saudi ni ya, Najib Razak. 1 bilion US dollar tu, lebih 4 bilion ringgit, itu duit rakyat Malaysia dan kerajaan Malaysia. Duit yang masuk dalam syarikat Petro Saudi milik kerabat Diraja Arab Saudi itu 700 juta US dollar dimasukkan atas arahan kamu, bosku. Duit itu hilang. Hilang pergi mana duit tu? Duit itu akhirnya ditemui, dirompak, dicuri dan dicuci secara haram dalam akaun bank pribadi Datuk Seri Najib Tun Razak di AM Bank Cawangan Kuala Lumpur. Sepanjang perbicaraan mahkamah, ada ramai saksi dalam AM Bank mengesahkan Datuk Seri Najib Tun Razak menyimpan duit rompakan 1MDB 2.3 bilion ringgit. Ingat ya, pembetulan itu bukan duit derma Raja Arab Saudi. You pindahkan di peringkat awal pada tahun 2009 1 bilion US dollar duit milik rakyat Malaysia, milik negara Malaysia, milik kerajaan Malaysia ke akaun bank syarikat Petro Saudi di luar negara. So, apabila bukti ini terbongkar, bosku Najib confirm kalah lah. Confirm kalah kes rompakan 2.3 bilion ringgit ini. Jika kalah lagi, kena bayar 5 kali ganda ya, 2.3 bilion ringgit tu yang dirompak tu daripada 1MDB Datuk Seri Najib Tun Razak. 11.5 bilion ringgit kena dibayar semula oleh Datuk Seri Najib. Jika dia tak mampu bayar jumlah duit rompakan ini, Datuk Seri Najib Tun Razak akan meringkuk dalam penjara Sungai Buloh sampai mati, seumur hidup Pakcik-makcik Oto Arung. So, itu sahaja daripada saya untuk pembongkaran, pendedahan dan perbahasan perbicaraan kes rompakan hari pertama melibatkan Ahli Parlimen Muar Johor YB Sheikh Saddiq Sheikh Abdul Rahman berkaitan dengan dasar ekonomi kerajaan Ismail Sabri, kerajaan UMNO BN yang sengaja menaikkan harga barang lagi pada 1 Julai 2022, dan saya telah mendedahkan bukti baru kes rompakan 1MDB melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak yang berlangsung di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih rakyat Malaysia. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat. Terus menang dan terus menang. Suara sakti keramat rakyat yang paling ditakuti oleh kerajaan Ismail Sabri, kerajaan UMNO BN, oleh geng-geng lanun penyangat perompak
yang suka untuk menghancurkan rakyat dan menghancurkan ekonomi negara dengan budaya politik rompak-merompak, budaya politik menaikkan harga barang yang menyusahkan rakyat. So, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Jumpa lagi.